Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada korang semua yang berada di rumah dan juga yang berada di studio ni. Okey. Hari ini aku ada tamu istimewa yang akan orang cakap apa, berborak kosong je lah dengan aku hari ni kan. Tapi ini bukan kosong lah. Pasal oleh kerana dia dekat dengan PRU, dia lebih pada borak PRU lah kan. Borak PRU, dan kita tak naklah borak jauh-jauh sampai Malaysia, Thailand apa semua. Kita borak dekat lingkungan tempat kita saja. Okey. Kita punya calon sebenarnya sebelah aku ni adalah calon P107. Okey, Sungai Buloh. Okey, kita ada 7 penjuru kan. Okey, ini salah seorang daripada calon, iaitu Encik Muhammad Akmal bin Muhammad Yusof. Selamat datang. Terima kasih. Saya Terima kasih. yang tak seberapa ni. Ya, kan? Yelah, tu betul lah, tu tak seberapa. Sangat dia ada satu je lah. Bukan tak seberapa, satu. Oh, satu je lah. Okey. Sebenarnya kedatangan Encik Akmal kat sini sebenarnya nak menyantuni. Dia sebenarnya nak menyantuni orang-orang kat bawah ni. Saya nampak. Jadi saya tarik dia ke atas. Saya tarik ke atas. Okey, saya tarik dia ke atas. Kita borak-borak tentang PRU dan kenapa dia nak bertanding dekat Sungai Buloh. Okey, sebelum tu Cik Akmal, saya nak tanya dululah latar belakang dululah. Macam biasalah, mana-mana temu ramah biasa kita tanya latar belakang tu kan. Betul. Latar belakang. Okey, kita nak tahulah Cik Akmal ni orang mana kan. Mak bapak siapa, duduk kat mana. Ceritakanlah seberapa banyak yang boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya saya lebih mesra kalau orang panggil saya Komal sebenarnya. Komal. Walaupun nama Muhammad Akmal Muhammad Yusof yang diberi, tapi sejak saya umur 13 tahun, biasalah bila duduk asrama ni. Oh, asrama ya. Memang masuk MRSM Terendak. Anak-anak askar je semua masuk situ. Oh. Jadi saya digelar Komal. Komal. Kenapa? Sajalah. Mungkin kulit saya yang sedikit gelap berbanding orang Malay. Dan Komal ni sebenarnya nama orang India. Oh, faham. Ya. Betul. Jadi sejak tu nama tu lekat sampai ke Jerman sebenarnya. Orang Jerman pun panggil Komal. Orang Jerman dia sebut Komal sama juga Komal ke ada Komal tak ada? Sama jugalah Komal lah. Itu jadi kalau boleh panggil saya Komal lagi selesa. Komal lah. Kan kalau Cik Muhammad Akmal Muhammad Yusof tu macam terlalu jauh lah maksudnya. Kita padahal kita dekat ni, kurang 1 meter je. Lagi pun panjang sangat nak nyebutnya tu. Panjang. Jadi pendek je lah. 2 jam lah nanti. Yalah. Kita panggil Mal je. Boleh. Okey Mal? Boleh. Start panggil Mal dah. Okey, terus sama lagi. Kalau saya boleh perkenalkan diri saya sikit. Macam saya cakap, saya lebih mesra kalau orang panggil saya Komal ataupun Mal lah. Umur 39 tahun. 39. 39. Muda lagi guys. Dilahirkan di Kuala Lumpur tapi membesar di Bandar Baru Sungai Buloh. Okey. Kalau secara spesifiknya dekat belakang bank. Kalau orang Sungai Buloh ni memang tahulah. Orang Paya Jaras ke, orang Kuang ke, ataupun orang Membawa Sempak, Kubur Gajah, memang akan datang kat situ sebab bank kat situ je. Bank kat situ je lah. Jadi orang selalu cakap kat mana? Belakang bank. Macam tu. Sekolah rendah memang saya di Sekolah Rendah Agama Paya Jaras dan sekolah kebangsaan, mula-mula sekolah kebangsaan Kampung Melayu Sungai Buloh, darjah 1 hingga darjah 4. Lepas tu saya pindah ke sekolah kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh. Okey. Sebab tu lagi dekat dengan rumah. Kan? Kenapa mula-mula kena sekolah dekat sekolah Kampung Melayu tu pasal sekolah Bandar Baru tu tak wujud lagi. Ni tahun 89 ni cerita kan. Kan Sungai Pelong lagi dekat. Bandar Baru lagi dekat dengan Kampung Melayu. Kampung Melayu lah. Oh, Kampung Melayu. Ya Allah, bukan sini Negeri Subang. Kampung Melayu Sungai Buloh. Ya Allah, dekat hospital sana. Okey. Dari tadi terfikir apa pasal jauh sangat ni kat sana. Okey, faham. Jadi itu saya anak sulung daripada 3 adik-beradik. Saya anak kepada pasangan bekas tentera udara. Selalu orang selalu cakap kalau anak bekas tentera ni bapaknya tentera, tapi saya special sikit. Mak tentera? Mak dengan ayah tentera. Oh, dua-dua kali. Dua tentera udara. Anaknya jadi tentera tak?
Anak dia tak jadi tentera lah. Anaknya cuba nak jadi YB lah lagi. Oh, jadi YB lah. Oh. Tapi anaknya jadi jurutera. Saya memang tipulah kalau tak ada keinginan daripada seorang ayah yang berkata nakkan seorang daripada anaknya untuk jadi tentera. Betul. Pernah dinyatakan pun ayah saya di dalam tentera udara, pernah lah. Dan pada satu masa tu beliau juga, ayah saya pun yang sekarangnya menjadi Tok Siak dekat Surau Ikhwan, Bandar Baru Sungai Buloh. Pernah lah dulu waktu beliau masih lagi dalam servis, pernah lah cakap, ayah suka kalau hang ni jadi tentera kan. Kalau dulu tentera udara dia pun ada juga flying suit. Pernah jugalah dia simpan, dia cakap cuba pakai Sat, nak tengok macam mana rupa anak ayah. Flying suit tu yang satu suit daripada bawah ke atas tu kan. Yang pilot tu lah. Saya pun pilot. Pakai. Memang dah kena dah ni untuk jadi pilot. Tapi saya pun minat sebenarnya aviation, cuma bila mak saya pun di dalam bidang yang sama dan dia nampak hari-hari ialah betapa teruknya mereka ni melalui latihan untuk menjadi seorang juruterbang tentera. Dia pun cakap tak boleh lah, tak payahlah, pergilah masuk MAS ke apa ke kan. Jadi itu berkenaan ni lah. Akhirnya membawa saya kepada menjadi seorang jurutera. Itu pun selepas alhamdulillah habis MRSM Terendak PMR, saya pergi ke MRSM Taiping, ambil SPM di situ. Dan seterusnya habis SPM adalah Allah bagi sedikit rezeki, lebih sikit, saya ditawarkan beasiswa kerajaan persekutuan untuk melanjutkan pengajian ke negara Jerman dalam bidang kejuruteraan. Jadi saya pun buatlah, duduk pula kat Jerman 5 tahun. Oh, 5 tahun. Itu yang dapatlah ni diplom engineer tu. Macam mana sebutan ni? Sebutannya diplom engineer. Engineer. Oh, Dia ada NIEUR, engineer. Mulut kena engineer. Macam tu. Jadi itu sedikit sebanyak tentang kerjaya saya lah, permulaan kerjaya. Tapi bila saya kembali ke Malaysia, saya masuk bidang aviation sekejap dalam masa aviation. Saya bekerja dekat ASIAX, jaga aircraft. Saya jadi technical service engineer dekat KLIA ke? Dekat LCCT dulu. LCCT. Lagi lama sebelum KLIA 2 lagi. Dalam 3 bulan saya ingat, 3 bulan, 2-3 bulan macam tu. Sebelum saya berpindah ke bidang minyak dan gas. Oil and gas. Minyak dan gas lah. Sejak dari itu memang saya memang bergiat aktif ataupun mencari duit atau mencari sesuap nasi di dalam bidang minyak dan gas lah. Sampailah sekarang. Cuma sekarang ni saya dah buat bisnes sendiri. Oh, dah ada bisnes sendiri lah. Kecil-kecilan supaya ada flexibility tu. Betul. Itu berkenaan dengan kerjaya saya lah. Yang lebihnya kita boleh tengok dekat saya punya flyers, dan juga Facebook. Saya juga ada kongsikan video berkenaan dengan kerjaya saya. Kalau tempat tinggal, sekarang saya tinggal dekat Bukit Subang di Denai Alam. Bukit Subang, Denai Alam. Sebenarnya saya menetap di situ dengan isteri dan anak-anak lah. Ada 3 orang anak. Rumah sendiri lah? Alhamdulillah. Saya beli rumah sendiri. Nak cakap betapa dekatnya saya dengan Sungai Buloh. Ya, mak dengan ayah tinggal di Bandar Baru Sungai Buloh. Isteri bekerja di UiTM Sungai Buloh. Juga seorang doktor. Rumah di Bukit Subang. Yang memisahkan saya dengan Sungai Buloh ni hanyalah Highway Gatri, betul? Jadi kalau orang berlumba tu boleh dengar. Orang berlumba, rumah saya memang boleh nampak bumbungnya daripada Highway Gatri tu. Oh, maknanya selama ni kalau aku naik motor, aku pandang sana. Tu rumah. Salah satu tu rumah Mal lah tu. Rumah Mal lah tu, rumah Komal lah. Kan ke? Tapi itulah, saya minta maaf lah, kadang-kadang saya yang apa berlumba kat situ. Sorry lah. Saya pun minta maaf juga sebab kadang-kadang saya yang balik batu tu. Sebab bising. Jap. Oh, hari tu iyalah. Betul tak nak masa kita berlumba, ingat tak? Gila, siapa baling ni?
dah tahu dah siapa dah. Tak nak lah macam ni. Saya minta maaf lah pasal, tapi memang betul, memang dengar. Kan kadang-kadang hari Sabtu Ahad kan dia bising. Tu antara sebab kenapa saya cakap saya nak masuk politik, saya nak ubah. Sejak bila berkecimpung giat dalam politik ni? Sejak bila? Sejak bila? Kalau orang lain, sejak daripada Azali dan sebagainya. Saya tahun lepas. Baru tahun lepas. Baru, sangat baru. Kalau orang baru lahir tu orang kata belum boleh berjalan pun sebenarnya. Saya masuk politik ni parti Perjuangan lah, parti pertama yang saya sebelum ni tak ada ambil keahlian mana-mana? Tidak pernah dan tidak pernah ambil tahu pun. Tak pernah ambil tahu pun. Sebab hidup saya bila saya bekerja dalam minyak dan gas, orang kata dah ada hidupnya hanyalah kerja, pergi ke laut, buat projek, balik. Habis projek, pergi ke laut lagi, buat projek lagi, balik dan ambil duit. Macam tu je. Jadi dan ada keluarga kan. Jadi tak banyak perkara yang saya ambil tahu. Sebenarnya saya tak orang kata kalau orang bahasa Inggeris cakap tak care lah. Couldn't care less. Sebab berkenaan dengan politik. Sebab satu dah busy, satu lagi dah semak, dah menyampah. Sampailah tahun lepas. Okey, apa yang sampai tercetus ni baru ni tau. Baru. Maknanya selama beberapa tahun ni tak ada ambil tahu pasal politik, dan tahun lepas tiba-tiba ambil tahu pasal politik. Mesti ada sesuatu yang menyebabkan tercetusnya niat untuk masuk politik dan terus bertanding pada tahun ni. Yang ambil tahu pasal politik ialah tahun 2008 tsunami itu, mestilah semua orang pun ambil tahu. Itu mulalah bermulanya ataupun tercetusnya satu anjakan paradigma di dalam kepala saya yang menyebabkan saya mengambil tahu dengan sedikit lebih. Itu pun pasal isu waktu PRU ke-14 lah. Tsunami rakyat yang menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional dan sebagainya. Tapi waktu tu pun juga okey, alhamdulillah dah jatuh, cukup. Tapi saya masih busy. Saya masih sibuk dengan kerjaya saya yang selepas saya menang Pakatan Harapan menang, cukup lah. Dah. Saya tak ambil tu. Sampailah jadinya Sheraton Move. Sheraton Move. Saya rasa saya sedar yang macam ramai sangat pula orang yang mengambil tindakan yang kurang bijak, ataupun kita boleh cakap saya kasarnya, rasa macam makin ramai pula orang yang kurang bijak dalam politik bagi saya. Dan waktu tu saya bertekad, kenapa tidak kita ramaikan orang-orang politik ni dari kalangan mereka yang profesional dan mereka-mereka yang betul-betul ada kelulusan, dan pasti biarlah dia janganlah tua sangat dan muka baru supaya kita dapat fresh ideas ataupun idea-idea yang baru, yang segar. Pada masa yang sama dia boleh bekerja lebih keras. Satu lagi, bila dia profesional, dia dah ada bidang kerjayanya ataupun dia dah ada perniagaan yang usahakan kerjayanya, dan dah tahu cara dia nak buat duit. Dia dah ada orang kata sumber kewangannya. Jadi bila dia masuk politik, tak adalah dia sibuk nak jadi orang kata menjadikan kerjaya politik itu sebagai kerjayanya. Kerjaya dia. Yalah, dia mengambil kesempatan kan apa semua. Jadi disebabkan tu saya cakap, kalau saya tak ambil tindakan, orang lain pun tak ambil tindakan, apa nak jadi kat negara kita ni? Jadi saya cakap tak apalah, saya ambil tindakan. Saya pun pilih mana parti nak masuk. Mana parti yang kenapa GTA? Kenapa Perjuangan? Perjuang lah kan. Kenapa Perjuang? Sebenarnya banyak parti lain yang sebenarnya Perjuang ialah parti Melayu yang orang kata memperjuangkan ialah lebih memperjuangkan hak-hak Melayu ataupun ke arah kemajuan Melayu dan Bumi Putra lah sebenarnya, dan yang pasti Islam. Walau bagaimanapun ada juga parti lain yang lebih kurang sehaluan dengan parti itu. Cuma saya, bila kita buat perbandingan ataupun saya buat perbandingan sendiri, dan bila saya buat bukan kajian pun, kita bertanya dengan rakan-rakan dalam politik dan sebagainya, dia cakap orang macam hang ni kalau masuk parti sekian-sekian, dia tengok hang lebih sikit dari segi atau dia baru, dia palam hang. Itu ayat yang saya dapat. Jadi saya kata okeylah, saya pergi ke parti yang kedua, parti B.
Sama juga bro. Hang buat benda ni, hang lebih sikit lah, ada idea lebih sikit, cantik sikit idea, Centas. hang kena palau. Jadi sebab apa? Sebab parti-parti ni semua dah lama. Dah ada dia punya, orang kata, Standard dia, level dia punya cainya. Cai. Oh, ada cai dia. Ada tokong dia. Jadi kalau saya yang tidak ada siapa-siapa, memang masuk, orang kata macam tu aja, pastilah memang belum tentu, jangankan calon, jadi ketua cawangan pun belum tentu. Itu yang saya diberitahu. Jadi saya cakap, saya takkan bazirkan masa saya kalau kata nak masuk untuk ni. Dan akhirnya saya dijemput oleh seseorang untuk lihat tentang Parti Pejuang. Jadi sebetulnya waktu permulaan saya dijemput, saya cakap, bang, minta maaf bang, saya benci Parti Pejuang ni. Secara ikhlas saya cakap. Tapi Cakap macam tu? saya cakap dekat orang yang jemput tu, tahun lepas, saya benci Parti Pejuang. Kenapa hang benci? Saya cakap, Parti Pejuang ni sekian memecahkan orang Melayu. Dah ada dah macam-macam parti. Akhirnya parti, banyak sangat parti orang Melayu. Kita pun sampai tak tahu mana satu parti yang kita nak pilih. Ada satu ayat yang diberi kepada saya. Dia cakap, tak apa, itu hang punya pandangan, tapi aku minta hang tengok balik, kaji balik, kenapa Parti Pejuang tu diwujudkan, dan atas dasar apa diwujudkan itu. Akhirnya saya bertemu dengan jawapannya. Saya sendiri bertemu dengan jawapannya, dan saya cakap, tak apa, insyaAllah. Dan bukan saya jemputan untuk masuk parti, saya juga dijemput untuk menjadi salah seorang daripada pemimpin pemuda peringkat pusat. Oh, dia Pejuang pun dia macam parti lain juga kan? Ada sayap. Ada sayap dia, lepas tu ada cawangan, bahagian, semua ada lah. Dia kalau dari segi strukturnya ada, kalau dari segi sayap tu ada 3 sayap utama lah. Parti Pejuang tu sendiri, dan sayap wanita, dipanggil Pejuanita. Dan sayap wanita muda, dia panggil Pejuanita muda. Aku boleh agak dah. Dan sayap pemuda, kita panggil Pejuang muda. Tu dia panggil Pejuang muda ni. Pejuang muda Malaysia. Jadi saya Exco Pekerjaan dan Modal Insan Pejuang Muda Malaysia. Jadi memang kenalah, itu yang saya nak. Sebenarnya apa yang bila saya masuk dalam politik, saya sedar satu benda. Kenapa saya nak masuk politik? Politik ni dia bukan sekadar jadi YB, lepas tu buat projek, dapat duit banyak, lepas tu dah. Bukan itu jadi kaya. Sebenarnya politik ni ialah satu platform yang digunakan, yang sepatutnya digunakan oleh mereka-mereka yang berkelayakan ataupun dipilih untuk menaikkan suara orang ataupun menyelesaikan isu-isu tertentu yang memerlukan libat urus daripada berbagai-bagai pihak. Dia mewakilkan lah. Betul. Tak semestinya yang menjadi wakil rakyat saja yang menyuarakan. Kalau dia di dalam parti politik, contoh Didi ada masalah dekat sini, kan? Lepas tu pergilah jumpa, ada masalah parking selalu tak ada, orang kacau ke apa, report polis, contohnya tak ada apa-apa tindakan. Report dengan PBT, tak ada apa-apa tindakan. Apa tindakan seterusnya? Jumpa YB lah. YB pun tak ambil tindakan. Apa tindakan seterusnya? Tak ada lah kan? Tak, saya terus pergi parlimen terus. Itulah dia. Kalaulah orang fikir secara logik, kita ada berbagai-bagai jenis parti politik yang ada. Kalau ada masalah, kita guna semua parti politik ni, sama ada dia di dalam kerajaan ataupun di pembangkang, kita guna dia untuk menyuarakan sesuatu isu. First, soalan saya, orang dengar tak isu tu? Dengarlah. Pasal kalau ada seorang bersuara ataupun 5 orang suara, kalau 5 orang bersuara benda yang sama, mestilah dia dengar. Jadi bila suara tu dah didengari, tindakan pertama dah berlaku. Masalah tu dah semua orang tahu. Sekarang bila semua orang dah tahu, apa yang jadi kepada orang yang terlibat tu? Kita kena selesaikan ni. Semua orang dah tahu dah. Kalau macam saya, senang lah. Sebab saya dah kenal Didi, lepas ni ada masalah, bang, tolong bang. Ni ada masalah lah bang kat sini. Contohnya. Sebab bukan apa, kita, bagi saya itulah, ini ialah satu platform yang kita boleh gunakan untuk menaikkan sesuatu isu, menyelesaikan suatu isu. Itu sebenarnya bagi saya takrifan politik.
betul lah bila politik ni digunakan untuk wakil rakyat, menubuhkan kerajaan dan sebagainya. Kita tak perlulah cakap soal tu sebab yang di atas pun sebenarnya pening. Sekarang ni lah kita pun tak tahu siapa dan bagaimana dan sebagainya. Lebih baik kita tumpukan kepada platform tu sendiri. So jadi platform yang saya pilih dan saya rasa platform yang memberi seluas-luas ruang ialah Pejuang. Yalah, kalau nak ikutkan macam parti-parti yang lama, contoh macam UMNO ke ataupun PKR kan, diorang ahli ramai, so kandidat pun diorang ramai. So kalau maknanya kalau macam orang yang baru nak menceburi bidang politik ni, kalau pergi masuk dekat contohlah ni contohlah UMNO ke ataupun PKR, mungkin peluang dia untuk jadi calon tu agak susah sikit lah, kan. Bila kita pergi masuk dekat parti yang macam parti Pejuang ni, mungkin kita akan dilihat lah, terdampak lah, taklah terkerumun oleh orang ahli-ahli yang ramai tu. Betul tak saya cakap ni? Ada betulnya ke? Ada tak betul dia? Ada betulnya dan ada juga tidaknya. Tidak tepat. Bukanlah tidak tepat, macam langsung tak tepat. Tak juga sebab saya nampak kalau macam Pejuang pun, kalau saya boleh sebut Gerakan Tanah Air, kita ada untuk PRU ke-15 ni kita ada 131 calon. Tapi saya tak rasa ramai orang sedar perkara ni. Yang cuba saya tekankan, sebenarnya dari 131 kita ada 131 calon yang diketengahkan oleh Gerakan Tanah Air, yang di bawahnya ada Parti Pejuang, Parti Iman, Parti Berjasa dan juga orang-orang perseorangan, termasuk pempengaruh ataupun influencer lah, macam Didi jugalah. Mereka-mereka ni sebenarnya semuanya sangat profesional dalam pelbagai bidang. Cuma kalau yang macam pempengaruh tu memang tahulah pempengaruh. Tapi kalau yang lain tu, kita ada calon yang datang dari Gerakan Tanah Air yang memakai logo Pejuang, yang merupakan bekas ketua setiausaha kementerian. Satu. Kalau dia menjadi bekas, dia baru je pencen pun menjadi ketua mungkin dia timbalan ketua setiausaha satu kementerian lah. Kalau dia setinggi itu dan selepas tu dia dah baru pencen dan terus masuk politik dan nak berjuang untuk melawan apa yang kita ada sekarang, maksudnya apa? Ada perkara yang dia nak betulkan, satu. Pada masa yang sama, dia sendiri kalau dia dah berada di dalam jawatan yang sangat tinggi. Jadi pastilah dia punya kebolehannya lebih berbanding orang lain yang berada dalam jawatan yang rendah. Kebolehan dia pun lebih, lepas tu dia pun boleh nampak benda-benda yang tak betul, semua dia boleh nampak kan. Kalau orang dah dekat apa orang cakap pangkat yang dah sampai ketua setiausaha, ketimbalan setiausaha kan, ketua mengarah sekalipun dia pengalamannya pasti banyak untuk kementerian tu. Jadi kita dah tahu lah, kalau kata esok dia ni orang macam ni, kalau kata kita nak lantik menteri contohnya untuk kementerian ni, pastilah dia antara orang yang lain lebih berkelayakan sebab dia pernah bekerja dalam bidang tu dan orang kata mempunyai jawatan yang tinggi dan pernah megang tampuk kuasa. Itu contoh. Ada juga yang jurutera, pakar itu, pakar ini, doktor. Setakat kalau jurutera tu macam saya ni berlambak di dalam Parti Pejuang. Yang menjadi calon pun. Jadi cumanya saya tak tahu kenapa perkara ni tidak diketengahkan kepada umum. Sayang sebab bagi saya mereka ni orang yang memang sangat baru. Okey, baru mungkin orang kata, kau baru nak bertatih, orang lain dah berlari, boleh ke nak memimpin negara? Soalan saya, yang sekarang yang dah duduk lama atas tu boleh pimpin negara ke? Kalau telur pun susah nak cari, apa yang kau boleh pimpin negara ni? Kalau harga ayam pun tak boleh nak kontrol, nak pimpin negara macam mana? Jangankan pimpin negara, telur nak makan telur pun tak ada. Nak makan telur pun tak ada. Dah lah tu yang benda yang paling murah. Ingatkan kita nak makan ikan bilis, sebab nama pun ikan bilis pun mahal, tak mampu. Itulah antara sebab kenapa saya nak masuk politik dan nak menyumbang sesuatu.
Memang satu untuk negara lah. Tetapi saya lebih suka bercakap soal, kalau secara spesifik lah di P107 kan kita Itulah. PRU lagi beberapa hari nak pilih ni kan. Bukanlah kita ni nak meraih undi, tapi ialah dalam proses pemilihan nak menjadi wakil rakyat tu, memanglah kita nak ambil hati orang, ambil hati pengundi supaya undi. Tapi saya juga lebih suka untuk mengingatkan tujuan kita memilih wakil rakyat yang berasaskan kedudukan kawasan sebenarnya lah ialah untuk mendapat seseorang yang mewakilkan suara mereka-mereka yang berada dalam satu kawasan. Pastilah suara mereka-mereka ni, contohnya di Sungai Buloh, lebih kuat suaranya akan didendangkan di Dewan Rakyat kalau orang tu datangnya daripada kawasan itu berbanding orang-orang yang datang daripada kawasan yang lain. Okey. Setuju tak setuju? So maknanya sekarang ni Komal cakap tak nak serahkan Parlimen Sungai Buloh ni kepada orang luar, macam itulah, lebih kurang lah. Sebenarnya itu bukan kehendak saya saja. Sebenarnya itulah sebenarnya konsepnya. Yelah. Disebabkan itu parlimen tu berasaskan kawasan. Kita ada P001, 02, Kalabakan, Kinabatangan. Itu kan nama kawasan semua. Takkanlah orang yang duduk Kuala Lumpur contohnya nak mewakilkan orang yang duduk di Kinabatangan. Takkan dia nak fly hari-hari? Ke dia ada private jet sendiri? Pun tak mampu, melainkan dia Elon Musk kan? Itu je lah bagi saya. Okey, faham. Kan? Betul, faham. Okey, so kita bercerita pasal benda yang besar, pasal kita cerita pasal parti pejuang, cerita pasal kerajaan Malaysia kan. Sekarang ni kita kecilkan jadi Sungai Buloh. Kecil macam mana? Saya kecil, saya kena tarik nafas atas. Tak apa. Kita kecilkan kita punya kawasan. Skop kawasan kita, bukan kecilkan orang kita kecilkan kawasan kita. Okey, Sungai Buloh. Bagaimana Komal rasa Sungai Buloh ni sebelum ni di bawah pemerintahan ataupun di bawah ahli parlimen yang sebelum ni lah. Okey, macam mana rasanya? Masalah tu makin banyak ke makin kurang dekat Sungai Buloh ni? Kalau tengoklah. Saya ini kalau macam makin kurang, kalau macam buat kerja bagus, mesti Komal tak masuk bertanding kan. Okeylah. PH okey, macam tu kan. Betul. So mesti ada lah ni kan, mesti ada sesuatu. Ada perkara yang saya setuju dan ada perkara yang saya tak setuju. Pastilah dalam politik. Betul. Benda yang setuju kita jangan apa orang cakap jangan tidakkan tau. Kalau benda tu bagus. Kita jangan nak menegakkan benang yang basah. Betul kan? So kalau benda tu tak bagus, kita cakap tak bagus. Kalau nak cakap soal masalah. Kita masalah yang sebelum ni, adakah masalah semakin kurang atau banyak? Bagi saya bukan soal sebelum ni ke apa ke. Saya nak tanya, saya nak tunjukkan satu isu lah. Cuba bayangkan hari Sabtu. Hari Sabtu biasa je. Hari Sabtu pukul 12.30 hari. Sabtu 12.30 hari. Saya nak bergerak daripada pejabat daerah tanah Petaling tu, nak pergi ke Bandar Baru Sungai Buloh. Sebenarnya itu tak jauh daripada rumah saya lah. Petaling kini lah, ini pejabat tanah ni. Senang cerita di rumah saya lah, Denai Alam. Itu rumah saya. Nak pergi ke ke Bandar Baru Sungai Buloh melalui Jalan Itik. Itu jalan paling senang kan? Cuba lalu jalan tu pukul 12.30 hari. Nak pergi ke Bandar Baru Sungai Buloh je. Berapa lama masa ambil? Lebih kalau tak sejam, bukan Sungai Buloh kan namanya. Ataupun 40 minit lah. Lebih kurang macam tu lah. Kecuali kalau kita naik motor lah. Itu pun jam juga kadang-kadang naik motor. Tak boleh nak melintah kereta pasal apa, sempit sangat kan. Sekarang saya nak tanya satu. Bagilah itu cuba bayangkan itu. Perkara tu tak pernah berubah daripada dulu. Walaupun jalan dia dah besar, pun sama juga. Tak tahulah, adakah kereta makin banyak atau macam mana, saya tak tahu benda tu. Itulah dia kadang-kadang kalau kata dia dah lama duduk kat satu tempat tu, lepas tu
perubahan tu tak ada, ataupun penyelesaian tu kita tak nampak. Yang ada penyelesaian ni jangka pendek, yang dia buat apa? Harapkan dekat polis trafik semata-mata. Kalau hujan, polis trafik tak ada kan? Apa jadi? Lagi makin teruk. teruk. Betul, makin teruk. Tu. Lagi satu masalah. Ni saya sebut masalah. Kalau ni di orang Paya Jaras lah tahu. Saya orang Paya Jaras. Paya Jaras, Sarjana Utama kan. Kubu Gajah tak? Kubu Gajah, Kubu Gajah Sempak kali. sama ni ada jumpa. Okey. Tu mana? Ni Sarjana. Kelangit. Kelangit orang lain. Itu kita dah keluar kawasan. Kelangit siapa Itu macam kursi panas je ke Kelangit. Panas lah, biru buaya apa. Kan? Kursi panas kan? Panas, sama je macam dulu. Macam Sungai Buloh lebih kurang. Tapi sana berapa? 10 10 apa? 10 penjuru. 10 kan? 10. Yang penting ada orang berjuang juga kat situ. Ada penjual kat situ. Okey. Okey, sambung tadi. Kalau kata orang Paya Jaras, cuba bayangkan tak payah bayangkan lah sekarang. Pergilah pasar Paya Jaras tu. Kan? Dengan batunya, dengan tarnya tak ada. Lepas tu cuba bayangkan pasar tu kalau hari Sabtu tu, yang malam, pasar malam tu. Malam. Hujan. Apa jadi kat pasar tu? Berlecak lopak. Dengan berlopak lagi. Betul. Apa nama, kalau orang niaga tu, kalau nasib dia tak baik, lopak tu betul depan dia tengah goreng. Apa jadi? Orang tak singgah lah. Orang tak singgah bang. Okey, bila orang tak singgah, apa jadi kat dia? Dan nangis. Tak. Soalannya, penyelesaiannya apa? Tak ada. Biar je macam tu. Lepas tu bila saya tanya, saya tanyalah beberapa orang kan, bila kita jumpa, bukan tanya time plan aja, sebelum ni saya memang pergi pasar tu pun sebelum pilihan raya ke. Yelah, macam orang sini macam kita orang macam tu juga. Apa hal tak di-repair jalan ni? Apa hal tak di-repair pasal ni? Kita selalu mengutarakan benda macam tu kan. Tapi kita tak tahu nak cerita kat siapa macam tu. Jadi bila saya tengok, saya nampak benda ni dah jadi dah lama. Maksudnya waktu 2018 lagi. Bila dah yang sebelum ni dah baru jadi wakil rakyat di P107 yang pertama kali ditandingkan pun dah nampak dah benda tu dah jadi kan. Dan tu tak ada ke sebarang usaha ataupun niat ataupun dalam hati ni, ya Allah, ataupun demi Tuhan yang dia ada lah, aku nak buat benda ni untuk ke arah kebaikan supaya orang berniaga dan juga orang yang datang situ boleh datang dalam keadaan yang lebih selamat. Jadi kita bukan soal satu hal perniagaan. Satu lagi kan situ ramai orang tua. Betul. Kan? Saya kenal ramai orang tua yang kalau kata saya punya penyelaras Parlimen Sungai Buloh Pejuang pun umurnya 75 tahun. 75 tahun Itu penyelaras. Apalah sangat, Tun Mahathir pengurusi pun 97 tahun. Kan? Setakat 75 tahun tu memang masih boleh bekerja lah. Okey, so jadi maknanya Komal kalau menang nanti, kalau jadi ahli Parlimen Sungai Buloh, so apa yang Komal cakap tadi semua tu akan Komal buat. Contohnya macam jelah kat pasar malam, lepas tu hal jam dekat Jalan Nitik semua tu. Bukan jam, okey, kalau saya itu menjadi itu kena buat tau. Saya tak cakap jam Jalan Nitik tau. Saya nak cakap, kalau saya cakap hal jam, okey, sebelum saya cakap hal jam, saya nak cakap lah juga. Ramai juga yang mengeluh. Yang tadi awal tu saya dah sebut sikit telur lah. Betul. Ini semua dengan orang kata kuasa membeli dengan barang-barang tak ada, barang mahal, barang naik, semua ni semua. Itu memang satu Malaysia. Bukan saja di Sungai Buloh tapi semua. Pastilah benda tu kena kita selesaikan. Okey. Selain daripada perkara asas yang memang yang isu yang menjadi isu nasional, kalau di Sungai Buloh ni secara spesifik yang kena tengok juga selain daripada isu nasional ialah satu, saya lalu jalan Sungai Buloh daripada Bukit Subang ni, Denai Alam nak menghala ke Kota Damansara. Berapa banyak traffic light saya kena lalu sebelum saya sampai ke Kota Damansara. Cuba bayangkan perjalanan tu daripada Denai Alam pergi ke Kota Damansara jam 7.30 pagi. 7.30 pagi yang cerita lah. Kat mana-mana pun jam kat Sungai Buloh ni kalau 7.30 pagi. Okey, ceritanya memang orang cakap mahal. Trafik ni kat mana-mana pun ada kalau waktu puncak. Betul. Okey, itu saya sebut 7.30 pagi. Sekarang kalau saya sebut, cuba
nak balik daripada Kota Damansara, pergi balik ke Kampung Melayu Subang melalui jalan RRI itu, jam 3 petang. Saya tak cakap jam 5, jam 3 petang je. Jam 3 pun, yelah, ada masanya memang sama juga. Memang sangkut, bang. Sangkut, betul sangkut. Kenapa sangkut? Dan kenapa tak selesai-selesai benda ni? Dah ada highway dash pun sangkut juga. Nah, ini antara isu yang saya nampak. Kenapa benda tu tak selesai? Satu, yang saya boleh nampak. Kenapa? Saya pun heran juga ni. Adakah kereta makin banyak ke apa? Okey, kita letaklah semua perkara-perkara. Kereta lagi banyak ke, jalan kecil ke, jalan sempit ke. Letaklah semua faktor-faktor yang ada ataupun alasan, 1001 alasan yang ada. Letaklah atas meja ni. Biarlah penuh bergunung pun. Tapi satu yang saya rasa lah, orang-orang yang berkenaan, dia tidak melalui perkara tu. Dia tak lalui benda tu hari-hari. Saya menang ke, politik ke, kalah ke, tak ke, itu memang rutin saya. Memang saya lalui jalan tu hari-hari. Jadi saya tahu perit jerih, seksanya bila lalu situ. Dan bila kita dah buat benda tu bertahun-tahun dan tak ada perubahan ataupun sebarang usaha, melainkan letak je polis trafik kat situ, kesianlah polis trafik, balik-balik nak marahkan dia. Kalau dia penat, dia nak pergi ke tandas, hujan lebat, habis tak ada polis trafik. Bila polis trafik tak ada, apa jadi? Lagi sangkut. Maknanya aku boleh jadi YB lah. Pasal aku selalu lalu jalan tu. Bukanlah maksudnya boleh lah. Boleh kan? Taklah. Maksudnya bila kita dah pernah lalui. kita faham kita lah faham. benda tu. Betul, kita Dan faham. Bila kita dah lalui, maksudnya bukanlah kalau kena laluinya barulah boleh selesai. Kalau tak boleh. Tak. Saya nak tanya kenapa benda tu dah lama dan masih tak ada perubahan. Faham. Yelah, dia umpama kita lah. Kita dah pernah lalui hari-hari. So kita dapat menyelami tau hati semua orang yang atas jalan raya tu. Betapa susahnya, betapa peritnya. So kalau kita sebagai ahli parlimen, kita akan macam mana pun kita akan selesaikan pasal kita sayang dekat orang bawah kita. Kita dah pernah lalui benda tu. Senang cerita, kalau orang politik yang lama ataupun orang politik yang kaya, saya lebih cakap orang politik yang kaya. Bila cakap kaya ni, orang kata asetnya berbilion-bilion, berjuta-juta contohnya, ataupun dia pernah menjadi menteri bertahun-tahun, yang ada driver sendiri. Dia lalu ke benda ni? Soalan saya. Kalau lalu pun ada trafik, ada polis trafik. Itulah isunya. Jadi dia takkan hadap, sebenarnya bukan lalu hadap. Dia tak hadap benda ni hari-hari. Saya hadap benda tu hari-hari. Dan bila saya hadap benda tu hari, saya jadi rasa macam aku kena buat sesuatu ni. Tapi kalau saya seorang-seorang tak boleh. Makanya saya kena masuk politik. Dan hanya dengan platform politik, suara kita boleh diperbesarkan disebabkan adanya peluang untuk duduk di dalam Dewan Rakyat di mana semua orang boleh nampak, semua kementerian boleh nampak. Kadang-kadang penyelesaian tu meliputi lebih daripada 2 kementerian. Jadi disebabkan tu kita tak boleh nak salahkan ahli Dewan Undangan Negeri sebab ADUN ni sebenarnya dia ada ruang lingkupnya hanya di peringkat kerajaan negeri. Tapi kalau bila dah melepasi ruang lingkup kerajaan negeri tu, dia dah tak boleh buat apa dah. Dia cakap ni kena ikut persekutuan kerajaan persekutuan. So ahli parlimen lah. Pasal tu kena ada satu orang yang duduk di parlimen yang mewakili orang Sungai Buloh, yang seboleh-bolehnya, sebaiknya biarlah dia datang daripada sini. Dan janganlah biarkan orang-orang luar, bukan saya cakap orang luar tak boleh datang, boleh. Tapi kalau ada orang yang daripada Sungai Buloh dan juga berkaliber dan juga berkebolehan dan juga berpendidikan dan juga boleh bercakap dan juga tinggi dan juga gelap dan juga sedikit handsome, apa salahnya? Semua dah ada, dah tinggi je saya tak ada. Saya ke? Faham. Okey. Ingatkan saya tadi. Boleh juga. Sama je kita pun. Tak, saya tak tinggi bezanya tadi. saya pakai topi, pakai songkok kan. Lebih lah kemelayuannya. Okey, jadi sekarang ceritanya ni kita tak nak, kalau boleh tak nak orang luar untuk mentadbir lah. Mana-mana tempat pun
kampung ke kawasan ke apa-apa sekalipun, kalau boleh kita tak nak orang luar. Bukannya kita cakap orang luar ni tak payah cakap banyak lah. Kalau kita ada penyatuan satu keluarga dengan keluarga yang lain, kalaupun selalunya dia akan kahwin, contoh orang Selangor, tiba-tiba dia dapat menantu ke apa ke daripada Kelantan. Nanti akhirnya akan ada juga, dia ni orang luar. Ada perkataan orang luar tu sentiasa wujud di dalam mana-mana level pun sekalipun. Itu pun ada sentimen tu. Apatah lagi kalau nak mewakili 160,000 pengundi di Sungai Buloh ni. Soalan saya, dah tak ada ke orang yang berkebolehan? Tak ada ke? Dah tak ada sangat ke yang sampai nak kena ambil orang luar tu? Ke sebab nak ambil orang luar untuk survival politik semata-mata? Ataupun just untuk membolehkan ada satu lagi kursi yang untuk membolehkan seseorang individu menjadi Perdana Menteri. Sekarang ni saya nak tanya, habis masalah-masalah ni nanti dapat dilihat ke tidak? Saya nak tanya lah satu lagi, siapa dia yang sebut pasal masalah-masalah? Yang saya nampak semua janji lah. Tapi tak ada pula saya dengar orang cakap ni macam Didi lalu jalan hari-hari kan. Sakit hati betul lah. Tapi nak suarakan sakit hati tu kat siapa? Tak ada. Kalau saya boleh jamin lah, kalau call saya tak angkat. Orang tahu saya duduk mana. Sebab dah dekat dalam kawasan. Satu, aku dah bakar dah rumah dia, tapi dia tak ada juga keluar dari rumah tu. Tak apa, pergi carilah rumah bapak dia. Bapak saya siap surau Ikhwan. Pergilah cari dia kat situ. Ni anak kau ni tak buat kerja lah, ni. Bukanlah saya nak melibatkan bapak ke apa ke, tapi nak cakap, bila kita lalui perkara tu, kita jadi faham dan kita boleh, orang kata, bagi servis yang baik ya, tip-top lah orang cakap kan. Itu je. Bukannya sebab saya ni lebih baik 10 juta kali berbanding orang lain. Tak, manusia semua sama. Dia ada kebolehan masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi Allah letak saya membesar dan tinggal juga di dalam lingkungan ruang lingkup kawasan yang sama. Setakat persyarat atmosfera tu, bolehlah nanti kalau kata untuk orang muda kan, tim orang muda, dia ada sebab lah kenapa saya letak nama tim orang muda. Dan ada juga orang cakap, ni apa, geng Syed Saddiq ke apa? Betul. Saya pun ingat macam tu juga. Pasal tu sebelum ni kita letak lambang atas. Juga kan sama lambang cuma warna je lain. Ada sebab dia ialah, kita tahu pada PRU ke-15 kali ini ada 57% pengundi berumur 40 tahun dan ke bawah. Ataupun kita boleh definisikan mereka ni pemuda lah. 57%. Dan nak dekat 60% bang. Jadi mereka ni lah orang yang berumur 40 tahun ke bawah. Mereka ni orang muda. Mungkin kita, umur kita dan ke bawah. Saya dalam golongan yang 46%. 46%. Okey. Betul lah saya tanya abang. Okey. Jadi bayangkan. Kalau orang ni dia dah jadi majoriti pengundi. Bila dia dah jadi majoriti pengundi, pastilah nak suara majoriti ni didengari. Logik tak kalau saya cakap suara orang muda ni didengari oleh orang yang berumur, lebih kuat didengari oleh orang yang berumur 55 tahun. Contoh. Boleh, dia pun boleh menyuarakan juga. Bukan saya cakap tak boleh, melainkan dia memang tak erti cakap. Mungkin dia pandai cakap bahasa Jerman je, memang tak boleh lah. Sebab sini orang cakap bahasa Melayu. Tapi kalaulah ada orang yang datang daripada golongan yang sama, dia lagi faham, maka ni saya nak tunjuk yang saya pun faham. Saya kata tim orang muda. Sebab ni mewakili 57% pengundi daripada P107. So maknanya pengundi dekat P107 ni ramai pengundi muda lah kan. Jadi kita jangan bagi, orang kata, naratif yang totok, yang politik lama, yang merosakkan politik, yang memecah belahkan dan sebagainya lah. Perkara ni semua kalau boleh kita nak tolak. Kita nak politik secara sihat lah dan berfakta. Itu. Dan kalau boleh janganlah bila dalam ni, yang ini baju tim orang muda, yang ni baju biru, yang ni baju merah.
kita tak boleh makan sesama. Saya nak cakap satu perkara yang nak menunjukkan betapa matangnya politik kita pada hari ini. Hari Jumaat yang baru ni, saya pergi walkabout di Subang Perdana. Ini saya nak kongsikan lah dengan semua. Saya pergi ke Subang Perdana, pasar malam. Saya bertembung dengan rombongan Cik Kiah daripada parti Datuk K. Ramanan. Okey, daripada merah lah. PH lah. Yes. Okey. Saya dah waktu tu saya dah dalam perjalanan keluar daripada pasar nak menuju ke Mamak, kedai Mamak nak minum teh tarik. Oh, dekat Subang Perdana. Yang dekat Subang. Syaz lah. Syaz. Okey. Bila kami sampai, lepas tu kebetulan hujan makin lebat. Apa yang geng PH buat? Dia pun patah balik lah ke Mamak tu. Hujan kan. Akhirnya Datuk Ramanan nampak, dari mana I join you lah. It look weird but I just join you. Saya duduk sini, Datuk K. Ramanan duduk sini, YB Syatiri duduk sini. Kami sembang. Tapi saya nampak juga muka-muka yang baju merah semua macam, dan baju putih. Kami baju putih memang nampak macam ni. Tapi muka baju merah waktu tu ada juga yang nampak macam nak makan kami lah. Saya cakap, ya Allah, janganlah macam tu. Ni kita duduk sama, kita makan, minum teh tarik, dan kami bincang. Tanya, apa khabar? Bro, macam mana kempen? Okey kah? Saya pun tanya benda yang sama. Kita kena jaga kesihatan. Nanti sakit. Kalau sakit nanti susah kita nak kempen tu. Betul lah sekarang hujan. Kita bincang, sembang. Saya sembang dengan YB Syatiri yang merupakan masih lagi adun kota. Adun, dia ada benda masalah. Tak ada masalah, dan saya nampak orang kata tahap hormat tu. Tapi itulah, apa kadang-kadang pemimpin atas-atas ni sebenarnya okey je. Dia orang yalah, maksudnya tu masih lagi lawan dalam politik. Tapi apabila di luar, dia orang main bola sama-sama, bertumbuk sama-sama. Ni orang yang bawah-bawah ni kita macam kita ni yang selalu bergaduh dekat komen, bergaduh dekat luar apa semua. Bergaduh. Padahal orang atas kita okey je kot. Tak, dia kalau kata kita kalau nak berlawan soal polisi ataupun soal isu, kita naikkan. Apalah salahnya geng merah ke geng biru ke geng putih ke, I love you. Kan? Dia nampak korang berlawan siapa nak jadi Perdana Menteri. Habis tu ni masalah jam ni kita hadap hari ni, sampai minyak nak kena bayar banyak. Dah lah minyak mahal. Lepas tu disebabkan hadap jam ni, seminggu kena berapa? RM200 minyak contohnya. Sedangkan kalau tak ada jam yang banyak sangat, mungkin minyak tu jadi 150 je seminggu. Ada jimat RM50 kat situ. Boleh beli sayur. Tak payahlah YB sebelum ni bagi sayur je tiap-tiap minggu contohnya. Kan? Itulah. Itu antara perkara yang kita boleh, yang saya nak kongsikan lah. Macam politik taksub ni kita dah buang lah. Sebab ni orang muda ni. Betul. Jadi diharap orang-orang muda zaman sekarang ni dapat apa orang cakap, mengikis politik taksub yang ialah yang seperti sebelum-sebelum ni lah, supaya dia kadang-kadang benda ni orang cakap apa, boleh turun kepada generasi-generasi akan datang. Jadi harap apa yang golongan muda yang zaman sekarang ni akan menjadi generasi pertama yang orang cakap apa, mengikis benda tu. Politik taksub yang suka bergaduh sana sini kan. Cuba kita fikir secara matang, berbincang secara matang, lagi elok. Saya nak kongsikan juga satu, macam bila beberapa kali di walkabout saya bertemu dengan rombongan Haji Ghazali daripada Perikatan Nasional. Sangat-sangat friendly saya cakap. Haji Ghazali. Setiap kali kami bertemu memang berpeluk, ya Robi, apa khabar, Syekh? Umur dia pun dah berapa? Dah 60 lebih 61 tahun. Ya, saya ingatkan dia baru 50 lebih. 61. 61. Tapi nampak macam muda tapi dia 61 tahun. Dengan senyumnya, dengan rombongan-rombongannya, ya apa khabar, sihat Syekh. Jadi kita pun rasa macam inilah politik yang betul. Jangan ada bab. Bila contoh nak pasang bendera lah, contoh pasang banner ke, pasang apalah sekalipun, tak boleh, ni tempat aku kedai kau pasang sini. Ini semua dah lapuk dah. Tak perlu dah kita nak ni. Kita hanya berlawan siapa yang boleh suarakan isu masalah rakyat yang lebih kuat. Itu kan lebih baik daripada kita suarakan siapa ada orang lagi ramai lepas tu nak bergaduh. Untuk apa?
masalah tak selesai juga. Pasal tu saya masuk politik. Dan saya cakap saya nak ubah benda ni. Kalau saya tak boleh ubah, sekurang-kurangnya bila saya mati nanti di akhirat, Allah bangkitkan saya, Allah tanya, aku bagi kau kaki, aku bagi kau tangan. Aku bagi kau otak yang lebih cerdas. Apa kau buat terhadap masyarakat umat kau? Nak cakap apa? Oh, saya pergi kerja offshore, dapat gaji, ibu-ibu, balik, pergi makan KFC dengan anak bini. Tu je. Memang tak tanggungjawab lah namanya. Mesti nak kena ada buat sesuatu lah. Kena buat sesuatu dalam lah. hidup Itu kita. setiap daripada kita ada tanggungjawab. Didi dah tentu tanggungjawab lebih besar banding YB semua. Kan? Ya, saya itu memang saya nampak. Tapi itulah, ni nak tanya. Dalam 7 orang calon PIKO 107, berapa orang yang asal Sungai Buloh? Okey. 6 orang. Setahu saya yang calon bebas Dr. Nuaslinda tu orang Payaras. Payaras. Saya rasa Sifulinda kan? Okey. Dia Haji Ghazali tinggal di Kota Damansara. Dia jemaah Masjid Kuning. Memang Masjid Kuning. Dan saya Ramai orang masjid dia datang masa penamaan calon tu. Dan saya sendiri lah. Selain daripada tu kalau ni Syed Razak PRM. tak, Syed Razak bebas. Cermin mata. Oh, pakai cermin mata. Syed Razak Al-Sagof. Buk kuning tu. Kalau Tuan Syed Razak, saya pernah jumpa dia pun. Dia pun lahirnya di Hospital Sungai Buloh. Dan tinggalnya di Sri Damansara. Kiranya tak jauh lah daripada Sungai Buloh ni. Dan boleh within 10 minit, 15 minit lah boleh sampai. Tu Dato' Ramanan? K. Ramanan, saya sendiri tanya, dia cakap dia sebenarnya dulu dia bergiat aktif. Kan dulu sebelum Parlimen Sungai Buloh ni wujud, dia bergiat aktif di Parlimen Subang, di Dun Bukit Lanjan. Dia banyak di situ lah sebenarnya. Jadi saya tak tahu lah selebihnya. Bila saya tanya tinggal di mana, dia cakap tinggal di Bangsa. Dia kira geng-geng T20 lah. Kan? Bangsa kan. T20 terus betul tu. Bangsa kan. Takkanlah dia duduk PTR lah Bangsa kan. Kan, betul juga tu. Okey tu, kalau yang lain tu saya tak berapa kenal. Khairi Jamaluddin saya pun tak tahu dia rumah. Kalau dia punya dia punya kawasan dulu, parlimen dia dulu, kita tahu Rembau lah kan. 3 penggal tu macam kalau nak cakap dia orang Sungai Buloh memang tak logik lah. Dah dia jaga Rembau 3 penggal tu turut. Dan bagi saya kalau dia tidak menjalankan kerja yang baik di Rembau, mana mungkin dia jadi kekal 3 penggal kan untuk turut dan menjadi menteri pun. Betul lah. Tapi adakah orang Sungai Buloh akan mengambil Rembau sebagai contohlah ni, Rembau dia jaga dengan KJ dengan baik selama 3 penggal. So mungkin dia boleh jaga Sungai Buloh seperti Rembau baik juga. Ada tak rasanya mungkin tak orang akan fikir macam tu dekat Okey, kalau saya lah, walaupun dia orang luar kan. Walaupun dia orang luar, contoh macam kejayaan bila kita letakkan dia ni di sini, pastilah kalau dia dah berjaya di sini, mesti dia boleh juga bawa aura yang sama di sini. Tak semestinya macam ni. Okey, ada juga benarnya. Pada masa yang sama kita kena lihat Rembau tu demografiknya macam mana, kawasannya kawasan apa. Betul, berbeza dia punya sangat berbeza lah demografiknya. Populasi kaum dia pun lain. Kalau di Sungai Buloh ni kita ada urban, semi urban, kita ada kampung. Kita ada big proportion of orang kata populasi yang besar dari kalangan bukan Melayu juga, 35% kan. Jadi dia satu perkara yang berbeza lah, 2 benda yang berbeza. Memanglah orang cakap kalau dia dah berjaya dulu, kenapa tidak sekarang? Betul. Pasal tu dia masih lagi menjadi menteri. Dia memang seorang yang ni, cumanya mungkin bagi saya dia salah masuk parti lah sekarang. Itu je. Dan kedatangan dia, saya minta maaf saya kena cakap lah, saya rasa kedatangannya di sini hanyalah percaturan politik semata-mata. Kalaulah dia
kalaulah parti itu stabil dan juga memang betul-betul memikirkan untuk menjaga rakyat, mana mungkin orang yang dah kekal 3 pengganti tu disuruh keluar dan pergi ke tempat lain yang dah menjadi calon selama 3 Ya, pengganti. tak logik kan. Kalau orang tu dah buat kerja yang baik dan orang tu pun masih umurnya muda dan memang berkebolehan, kenapa dia diambilnya keluar dan digantikan dengan orang yang lebih tua? Kalau digantikan dengan yang lebih baik, apa salahnya? Tapi kalau digantikan dengan orang yang lebih tua, tak tahu, sudah terang lagi bersuluh lah bagi saya. Okey, tentang kalau kita tengok GTA ataupun gabungan tanah air ni, Grand Theft Auto. bukan Grand Theft Auto San Andreas, bukan. Saya main tau benda tu. GTA. Okey, rasanya macam Tun Mahathir dia banyak membawakan apa isu Melayu. bukan isu rasuah, memang kuat menentang hal-hal rasuah ni. Betul. Kan? Jadi macam Komal pun sama juga. Kalau berjaya menjadi ahli parlimen, adakah benda yang sama juga akan diperjuangkan habis-habisan ke macam mana? Okey, sebenarnya kalau cakap Rasuah. bab rasuah, hari penamaan calon saya dah cakap dah. Waktu hari penamaan calon ada macam-macam media yang temu ramah. Ada satu media tu dia tanya saya, lepas tu saya cakap, boleh tak saya nak cakap pasal rasuah? Sebab yang lain hanya tanyakan saya berkenaan siapa saya, apa perasaan bila dah kena ada orang kata masuk satu gelanggang dengan nama-nama besar kan. Bagi saya itu masih lagi normal, tapi saya tak ada peluang nak cakap pasal rasuah. So saya cakap saya nak cakap bab rasuah. Dia tanya, okey, Tuan Kumar boleh cakap bab rasuah? Saya cakap saya nak cakap kalau saya diberi peluang untuk duduk dalam Dewan Rakyat tu, antara perkara yang terawal yang saya akan usahakan ialah saya akan persoalkan kenapa tidak kita semua bergerak atau berusaha ke arah bukan saja meningkat atau menaikkan hukuman tu. Kenapa tidak kita jadikan hukuman gantung Hukuman gantung terus sebagai hukuman lah kepada mereka-mereka yang menerima dan juga memberi. Itulah kenapa Selalu yang menerima kan? memberi tak ada Kan? Kenapa? Tak tahu lah, pelik juga tu. Kenapa orang kalau macam tu, aku pun nak bagi rasuah kat orang, tak kena pun. Kan contoh lah kan. Contoh. Kasar dia macam tu lah cakap dia. Pastilah ada sebab. Kadang-kadang bila orang tu dia memberi, lepas tu ada orang report, dia ni menerima. Tapi dengan syarat aku boleh bagi semua rahsia-rahsia, bukti-bukti dan sebagainya, dengan syarat orang yang memberi ni jangan diapa-apakan. Mungkin macam tu juga. Tak boleh lah macam tu. Kan? Dia interview saya. Aha. Dan dia memang dia nak cakap bab rasuah. Saya cakap benda yang sama dan benda tu keluar semalam lah. Dia pick up lah benda tu. Okay. Dan adalah yang menentang. Soalnya kenapa yang nak tentang ni? Dia cakap, "Dak, kenapa hang ni ganas sangat? Dak, yang hang takut sangat. Kenapa kalau hang tak buat rasuah tak payah apa takut?" yang hukuman gantung tadi tu? Walaupun berapa banyak pun dia punya tu, walaupun sikit Bukanlah, mungkinlah kita kenalah kaji lah. Kalau kata mencuri, kita dalam hukuman tu pada masa yang sama kita juga kena ada hal-hal kemanusiaan dalam tu. Kalau dia ditangkap mencuri 10 dua tin susu anak, sebab anak kat rumah memang tak ada duit nak beli susu. Kalau ditangkap macam tu, takkanlah masuk penjara juga, takkanlah nak kena hukum gantung contohnya. Taklah kan. Tapi tak mungkin orang ambil rasuah tu sebab nak beli susu anak. Itulah maksud saya, kalau dia menerima rasuah RM100, adakah dia kena hukuman gantung? Taklah, tu RM100 kan? mungkin ada jentik. Tak. Maksudnya jari. Dah tahu kan? tak, maksudnya kita kenalah ada wujudkan mekanisme tu. Itu pastilah kita kena bincangkan dengan lebih mendalam. Tapi sekurang-kurangnya kenapa tidak kita suarakan bergerak ke arah tu? Kalau tidak hukum gantung pun penjara semua hidup. Supaya orang takut untuk bergerak ke arah itu. Kan? Ataupun kalau ada sebarang elemen yang berkenaan dengan tu terus tak jadi. Kan senang.
Betul, faham, saya faham. Dan kita kena luaskan capaian ini kepada bukan saja kerajaan tapi kepada jabatan kerajaan GLC ni, syarikat berkaitan kerajaan ni. Itu hal rasuah. Okey, jadi dah berapa lama dah ni? Dah sejam kan? Apa lama ni? Tu lah. Kan kita diam tak diam macam ni. Samalah saya kalau buat benda macam ni memang tiba-tiba je dah sejam. Buat live ke tiba-tiba dah sejam. Macam sekejap je. Jadi rasanya cukuplah sampai setakat ni saja. Dan kata-kata akhir untuk pengundi di 107 Sungai Buloh. Okey. Pandang situ. Ni boleh. Sini. Okey, Assalamualaikum. Sekali lagi saya Akmal Yusof, calon nombor 2 untuk P107 bagi PRU ke-15. Hanya satu yang saya minta, buatlah pilihan yang bijak. Kalau yang tak tahu nak undi yang mana, saya sarankan Lempar dadu. Tak, okey. Tak. ambil, letak semua calon-calon tu atributnya ataupun kebolehan masing-masing, dan letak dan tengoklah, bukalah dengan mata hati yang besar dan kaji sebelum buat keputusan. Bukannya buat keputusan berdasarkan ketaksuban kepada parti semata-mata, sebab dia hanya merugikan semua orang, bukannya menguntungkan. Lebih-lebih lagi kepada di dalam Sungai Buloh ni macam-macam masalah tanahnya apa dan sebagainya, macam-macam. Kalaulah kita berpandukan ketaksuban kepada parti semata-mata, saya boleh jamin takkan banyak selesai masalah yang akan selesai. Tapi kalau kata kita tengok kebolehan masing-masing dan latar belakangnya dan sebagainya, pasti lebih banyak masalah yang akan dapat kita selesaikan. Dan saya berjanji, kalau saya dipilih, diberi peluang untuk menjadi wakil rakyat di sini, setiap hari saya akan belanja KFC. dah cakap dah, tak boleh dah cakap dah. Tak sekurang-kurangnya dekat saya je lah. Saya kalau menang Didi Chronicle. Ada lagi saya berkata. Tak ada, sebenarnya kalau saya akan kerjakan, saya akan tumpukan lebih banyak masa saya di sini. Kat sini? Maksudnya di kawasan di kawasan Sungai Buloh lah. Di sini pun tak boleh lah. Maksudnya kita boleh tumpang pejabat kan, senang. Tak payah bayar pejabat, ada. Bayar kat saya ke? Itulah dia. Itulah dia. Okey, jadi itulah kita baru saja selesai berborak-borak dengan Muhammad Akmal Muhammad Yusof, calon P107. Jadi fikir-fikirkanlah korang apa yang Komal cakapkan sebentar tadi. Semoga menjadi pedoman untuk semasa anda memegang pensel dan ingin memangkah nanti. Okey, ingat semua. Okey, Komal, itu saja. Calon nombor 2. Calon nombor 2. Tak cakap tadi calon nombor 2, nanti dorang Cakap lah tadi. Cakap aku tak dengar. Okey. Okey, jadi kalau ini pilihan anda, Parti Berjuang, so jangan lupalah undi calon nombor 2. Okey, jadi sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.